Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel CJJFX, channel yang membuat analisa untuk pair forex. Apa khabar semua? Saya harap anda semua berada dalam keadaan yang baik. Okey, baik. Jadi untuk hari ini saya ingin membuat sedikit tutorial di mana saya nak mengajar dan ataupun berkongsi kepada anda semua bagaimana kita hendak mencari setup yang baik lah, setup yang baik, setup yang mungkin boleh menjadi panduan kepada kita untuk membuat keputusan sell atau buy dengan lebih mudah. Okey, jadi sebelum kita meneruskan kita punya video ini, bagi mereka yang belum subscribe channel kita, silalah subscribe. Bagi mereka yang sudah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Saya menggunakan broker Aksim. Bagi mereka yang berminat untuk menggunakan broker Aksim, boleh register pada link yang ada pada ruangan video nanti. Okey, baik. Jadi untuk kali ini saya ingin berkongsi sedikit tentang beberapa perkara, iaitu saya boleh katakan benda ini, kalau saya membuat perkara ini, saya namakan dia sebagai satu analisa daripada langit. Baik. Secara asasnya dalam forex ni, harga digerakkan oleh sesuatu lah. Kadang-kadang kita tertanya-tanya kan, kenapa price naik, kenapa price turun. Jadi ada certain perkara yang ingin saya pertengahkan untuk video tutorial untuk kali ini. Saya harap panduan yang akan saya bagi tahu ini dapat memberi sedikit ilham kepada anda, mungkin dapat memberi manfaat kepada kita semua untuk masa akan datang. Baik. Jadi dalam forex ni kita ada satu perkara yang dinamakan sebagai sentimen, sentimen market. Jadi sentimen market ni dia umpama macam news ataupun perkara-perkara yang boleh menggerakkan market ke satu hala lah. Okey. Cuma saya ingin memberi satu benda dan mungkin boleh dijadikan satu fakta dan bakal dijadikan sebagai kita punya panduan untuk masa akan datang, berdasarkan bukti apa yang telah berlaku pada tahun inilah. Mungkin bagi mereka yang sudah mengetahui tentang perkara yang akan saya sampaikan ini, maka mungkin anda sudah tahu. Tapi bagi mereka yang belum tahu, bolehlah belajar sedikit-sedikit. Dalam forex ni kita ada namanya, kita panggil sebagai fundamental. Fundamental. Saya ni nak kata pandai sangat fundamental tu taklah. Cuma saya pun masih mengkaji. Adapun benda ni saya kaji sudah lama dah. Cuma baru-baru ini saya terpanggil untuk berkongsi tentang perkara ini supaya kita boleh lebih alert lah, lebih tahu apa yang kita mesti lakukan untuk masa-masa akan datang, bagi memudahkan kita punya keputusan untuk trade, sama ada sell ataupun buy. Okey. Jadi baru-baru ini, terutamanya dalam tahun ini, kita telah mengetahui di mana USD. Kenapa saya tunjukkan gold ni? Saya jadikan gold sebagai kita punya panduan lah, pembuktian tentang apa yang bakal saya bagi tahu ni. Okey, kalau anda lihat gold ini, dia telah pun naik paling tertinggi buat masa ini dalam tahun inilah. Okey, di 2070 lah lebih kurang. Dan dia telah pun turun jauh juga, iaitu sampai ke 1680. Jadi kalau anda tengok perbezaan daripada 2070 ke 1680 ini adalah dalam berapa tu, dalam
3,200 pip ataupun dalam 4,000 pip dalam 4,000 pip pergerakan gold pada tahun ini sepanjang tahun ini. Sejak dia naik daripada atas tu, sekarang dia sudah pun menurun. Paling bawah yang terkini adalah di area bawah ini. Kalau anda tengok pip kat sana lebih kurang dalam 3,800 pip. Okey, penurunan ini sebenarnya terjadi. Adapun begitu, dia tak adalah ada sebab-sebab khusus yang menyebabkan dia turun jauh sampai sebegini terutamanya pada atas ini. Saya tidaklah berapa mengetahui kenapa dia mula turun daripada atas ini. Cuma yang saya nampak dalam beberapa bulan ini, kita ada satu benda yang kita panggil sebagai interest rate, di mana USD telah dia menaikkan kadar rate disebabkan oleh kadar inflasi yang semakin tinggi, semakin naik. Okey. Jadi secara jelasnya dan telah pun berlaku di mana USD telah menaikkan rate. Jadi apa yang berlaku menyebabkan harga gold turun jauh, terutamanya dalam beberapa bulan inilah. Jadi faktor itu yang menyebabkan gold turun. Jadi secara fakta dan secara pembuktiannya menunjukkan apabila sesuatu central bank itu dia menaikkan kadar rate, maka dia cenderung untuk kukuh, macam USD inilah. Sebab itu saya tunjukkan dekat gold. Jadi sekarang ini pembuktian dia memang terbuktilah apabila USD membuat perkara tersebut, membuat tindakan tersebut, dia telah menyebabkan gold menurun. Okey, baik. Jadi di dalam forex ni kita ada kita namakan sebagai cycle lah. Jadi kalau kita sudah mengetahui kalau dia naikkan rate, makanya price akan turun. Jadi apa yang perlu kita tunggu sebenar-benarnya adalah kita tunggu perkara yang sebaliknya berlaku kepada USD. Itu antara hint-hint kukuh nanti. Okey, ini nak kata bila dia buat tu wallahualam. Saya sendiri pun tak tahu bila dia akan buat, di mana dia akan menurunkan kadar rate. Itu tak tahu bila. Cuma kita akan nampak perkara itu berlaku sekiranya data-data ekonomi lain tentang USD ni mula menurun, mula tak bagus lah. Sebagai contoh, pada hari Jumaat lepas itu hari semalam lah, pada semalam kalau kita tengok pada pukul 9.30 semalam, kita ada satu news nama dia news PMI, flash PMI macam itulah. Itu antara data penting, itu data purchasing manager macam itulah, lebih kurang lah jadi data itu telah melemah. Jadi saya semalam pun mengambil sedikit masa untuk membaca apa maksud news itu, dan alhamdulillah dengan menggunakan apa yang saya faham, menggunakan apa yang telah saya baca tu tadi, saya membuat keputusan untuk buy. Saya tak buy gold gold saya tak buy semalam. Yang saya buy adalah euro USD. Antara sebab kenapa saya buy euro USD semalam, disebabkan oleh pada hari sebelum tu, iaitu pada hari Khamis. Pada hari Khamis euro dia telah membuat satu tindakan di mana dia menaikkan kadar rate. Dia naikkan rate kan. Jadi oleh kerana seperti yang saya bagi tahu tadi, apabila sesuatu central bank membuat tindakan iaitu menaikkan rate, dia lebih cenderung kepada peningkatan kekuatan kepada mata wang itu. Sebab itulah saya pilih untuk euro USD semalam. Kebetulan ketika saya memerhatikan perkara tersebut,
euro berada dalam keadaan menurun lah, jauh ke bawah. Jadi harga dia murah. Jadi saya ambil keputusan untuk buy euro USD dan alhamdulillah saya profit lah. Dengan hanya saya menggunakan fakta di mana euro telah menaikkan rate. Jadi saya pun mencari buy pada hari Jumaat. Hari Khamis pun saya ada masuk dan saya close. Hari Jumaat saya masuk lagi sekali. Dan kebetulan pada hari Jumaat, pada malam itu kita ada news USD dan news USD itu pun melemah dan menyebabkan euro USD naik. Kalau kita tengok pada H1 dia naik. Saya pun entry pada bahagian bawah inilah. Bawah inilah saya entry. Kalau berdasarkan technical, memang saya entry itu disebabkan oleh kita ada satu zone dekat bawah ini. Kebetulan lah kebetulan ada zone kat bawah ini, jadi saya pun masuk buy kat bawah ini dan alhamdulillah dia telah pun naik. Bila dia naik atas ni, sampai atas ni, terus saya tutup lah. Saya malas lah, saya bukan jenis nak hold lah. Okay. Jadi perkara itu juga saya dengan fakta, dengan data itu juga saya telah mengambil keputusan untuk sell US30 semalam. Sebab kebetulan juga pada masa saya nak entry itu US30 berada dalam keadaan menaik tinggi. Jadi bagi mereka yang tidak mengetahui tentang US30 ni, US30 ni adalah satu kira saham Dow Jones yang mewakili 30 syarikat lah yang ada dalam US30 ini yang diperdagangkan. Jadi bila saya dapati yang news USD pada malam tadi dia melemah, di mana data flash PMI itu dia kurang daripada 50. Kalau tak silap dia keluar dalam 48 macam tu. Bila saya baca kat situ, apabila benda tu berlaku, maksudnya ekonomi dia dalam keadaan contraction. Contraction tu maksud dia nak slow down lah. Dia nak slow down dia punya ekonomi. Jadi saya ambil keputusan, saya nampak ini ada kemungkinan besar menyebabkan saham-saham company akan menurun. Sebab itulah saya mengambil keputusan untuk sell US30. Tapi US30 ni kalau siapa-siapa nak trade tu memang boleh lah. Cuma dia punya gerakan pip tu memang gila-gila. Kalau anda tengok saya punya entry tu, itu saja pun dah 220 pip dalam masa sekejap je. Kadang-kadang dalam masa 1 minit, 2 minit kita boleh dapat 10 pip, 20 pip dengan sekejap je. Tapi faham-faham lah, kalau 10 pip, 20 pip boleh kena dalam 10 minit, dalam 1 minit, makanya kita pun boleh terciduk juga dalam 1 minit. Jadi kena faham lah untuk perkara ini lebih kepada bagaimana kita handle risiko lah. Itu dah bahagian jatuh pada bahagian trading. Okay. Cuma yang saya nak bagi tahu sekarang ini, sebagai seorang trader, perkara-perkara seperti kenaikan rate, penurunan rate, tentang data-data ekonomi, yang penting kita kena ambil perhatian. Terutamanya perkara tentang interest rate. Okay? Sebab pembuktian dia dah terlalu jelas. Sebagai contoh, dekat gold ni tadilah. Dekat gold kalau kita tengok weekly, dia turun. Bayangkan sekiranya pada masa awal dia bagi tahu USD nak naikkan rate. Katakanlah dia dekat sini. Katakan dia dekat sini. Harga dekat sini. Kat bawah ni belum berlaku lagi. Contoh, dia dah turun macam ni, tapi bagi mereka yang follow trend, mungkin dia dapatlah cari sell kat sini. Okay, dapatlah cari sell kan. Okay. Cuma mungkin pada masa itu kita dapati yang news keluar dan USD menaikkan rate. Jadi itu antara peluang yang wujud untuk kita boleh mengambil peluang itu untuk sell gold dalam jangka masa yang panjang. Bayangkan daripada 1800 lah, kiralah kononnya kan anda mula dekat 1800, anda sedar perkara itu dan anda cuba untuk sell gold
dan gold pun turun dia bukannya sikit-sikit sampai lebih bawah daripada 1700. Kalau kita entry 18, kita dah boleh dapat dalam 1000 pip macam tu. Alhamdulillah lah. Jadi kita kena ambil tahu tentang perkara ini. Jadi planning untuk seterusnya, apa yang boleh kita tunggu sekiranya kita nak buy gold. Jadi kita kena tunggu paling terbaik adalah perkara sebaliknya berlaku. Sebaliknya berlaku adalah kalau USD naikkan rate menyebabkan gold turun, jadi kita kena tunggu bila USD mula nak turunkan rate. Mana tahu bila-bila masa je mungkin dia ada buat keputusan kita nak turunkan rate. Antara hint awal nanti adalah bila USD kekalkan rate. Bila dikekalkan rate tu dah mulalah hint awal tu. Jadi dengan ada fakta seperti ini, jadi kita tak takut untuk buy gold untuk masa akan datang. Okey, jadi saya harap anda boleh faham lah apa yang saya bagi tahu inilah. Ini antara perkara asas lah di dalam forex ini. Bagi saya ini merupakan perkara penting, dan benda ini kalau kita tahu dan kita alert, makanya insyaAllah kita kiranya macam one step ahead daripada orang lain. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan untuk video kali ini mendapat manfaat kepada kita semua. Dia bukan hanya untuk USD. Saya bagi contoh untuk USD sahaja buat masa ini. Dia valid untuk semua mata wang, untuk semua mata wang, baik New Zealand ke, apa ke, Kanada ke, sebab diorang semua ada central bank masing-masing. Diorang akan sentiasa membuat keputusan sama ada nak naikkan rate ataupun turunkan rate ataupun kekalkan rate. Okey, jadi ambil perhatian kepada perkara ini. Mungkin dengan anda mengetahui perkara ini menyebabkan kita boleh dapat profit dengan lebih lumayan, lebih besar, sebab biasanya gerakan dia akan jauh lah, bergerak jauh. Kadang-kadang dalam masa sekejap je dia dapat bergerak jauh. Ada kalanya dia mengambil masa dalam 2-3 hari. Jadi saya harap ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Jadi sekali lagi diingatkan, bagi mereka yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Bagi mereka yang sudah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Saya CJJFX. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.